So kita sambung 4.3. Tadi saya pagi tadi kita dah tengok contoh untuk hybridization, tapi yang basic lah, meaning tak ada lone pair dan dia hanya ada semua ada bonding pair, tak ada lone pair dan juga kita tengok hanya single bond sahaja. So untuk petang ni saya nak tunjukkan hybridization yang untuk molecular geometry yang contoh kat belah kiri ni, yang contoh NH3 yang di mana ada satu lone pair, macam mana dia punya bentuk hybridization. Contoh H2O, SNCl3 ni ke, nanti kita akan tengoklah satu persatu. Dia punya contoh untuk hybridization. Okay, so kita sambung nak bagi contoh. Saya bagi contoh untuk yang terus, saya bagi contoh yang double bond. Tapi yang bukan tak ada lone pair lah dulu. Saya bagi contoh yang double bond. Tapi dia menjadi hybridization lah. Okay, contoh saya bagi kat sini. Molekul contoh CO2. So bila kita buat Lewis structure untuk CO2, awak akan dapat dia punya Lewis structure dia di mana dia ada double bond lah pada awak punya carbon tu. So ada double bond kat situ. So carbon awak, kalau awak step seterusnya kita keluarkan dia punya, maksudnya dia ada berapa, dia ada double bond. So bila double bond, maksudnya dia ada berapa sigma, dia ada berapa pi bond. So untuk case carbon, maksudnya kat situ dia ada berapa, 2 sigma bond. Sebelah kanan ni 1 sigma, belah kiri ni pun 1 sigma. So total ada 2 pi sigma bond. And then ada 2 pi bond. Total dia dah. Maksudnya kat situ karbon awak kena sediakan 4 unpair elektron lah. Sebab dari 1, 2, 3 nanti dia akan share ke 4 unpair elektron tu dengan oksigen tu. So dia perlukan 4 unpair elektron. Karbon awak ni untuk karbon central atom awak tu. Saya keluarkan dulu. So untuk oksigen pula dia pun kena keluar, dia perlu ada 2 unpair elektron lah. Yang ni tadi kita tengah keluarkan karbon iaitu untuk central atom. Okay, kalau untuk terminal atom, ni sekadar nota je sebenarnya. Untuk oksigen atom, awak perlukan 2 unpair elektron lah. So, kita nak tahu sama ada cukup ke tak unpair elektron tu, barulah kita keluarkan dia punya orbital diagram. Okay, kita keluarkan untuk central atom dulu, di mana ground state, kita tengok untuk ground state untuk carbon. So, carbon tadi total dia adalah 4 dia punya valence elektron. Berakhir dengan 1s dengan 2p. Okay, ada 4. So kalau tengok dia tak cukup lah. Dia hanya ada 2 unpair elektron saja. Padahal kita perlukan 4 unpair elektron. So kalau awak tengok kat sini, dia punya bentuk Lewis structure ni sebenarnya awak akan perasan dia akan membentuk geometri linear saja, betul? Sebab ingat bila double bond kita anggap dia sebagai satu bonding pair saja. So bila ada 2 bonding pair jadi AX2. AX2 molecular geometry dia adalah sama macam BeCl2. Ni sama macam BeCl2 di mana dia punya molecular geometry mesti linear lah. Which is kalau linear, hybridization dia mesti sp sajalah. Sp saja. Di mana kita akan mixkan satu orbital s dengan satu orbital p untuk awak punya central atom. Okay, ground state carbon masih ada lagi 2 unpair elektron. Masih tak cukup lagi 2 unpair elektron. Okay, kita tengok oksigen dahulu. So ground state untuk oksigen. Kita tengok nak cukup ke tak untuk oksigen pula. So 2s dengan 2p. Kecil sangat pula.
Okay, so ada 6 kat situ. 2, 4, 6. Okay, so dia, kalau untuk oksigen, masing-masing cukup lah. Sebab tadi oksigen atom dia perlukan 2 unpair elektron. Kenapa perlukan 2 unpair elektron? Sebab nanti satu untuk produce satu sigma, satu lagi akan produce pi bond. Masing-masing unpair elektron tu, satu untuk produce sigma, satu lagi untuk produce pi bond. Maksudnya kat sini, yang ni warna tak nampak. Maksudnya yang ni untuk sigma bond, yang ni kononnya untuk pi bond, untuk oksigen. Okay, oksigen dah settle. Sekarang nak pergi untuk karbon. So karbon kalau perasan awak perlukan 4 unpair elektron di mana 2 nak produce sigma, 2 lagi nak produce pi bond. Sebabkan tak cukup, sebab tu kita kena buat excited state lah. Macam tadi sama je konsepnya. Tak ada lain pun. So kita excitekan elektron pada 2s ni, 2s kepada 2p. So akan jadi macam ni. So excited state untuk karbon, 1s dia tinggal 1 elektron, di mana 1 elektron lagi kita akan excitekan kepada 2p lah. So cukuplah 4 unpair elektron, di mana 2 akan jadi sigma bond, 2 lagi kita akan pairkan dia untuk produce pi bond. Tapi masalahnya awak punya mix orbital untuk central atom mesti sp punya hybrid. So hanya 1s dengan 1p sahaja yang kita akan mix lah. Dia punya orbital tu. Di mana untuk hybridized punya state untuk karbon, kita hanya mixkan sp, satu orbital s, satu lagi orbital p. So lagi 2 tu masih lagi ada elektron kan tadi kan? Masih lagi ada elektron lah. Jangan kosongkan sebab tadi total kita perlukan 4 unpair elektron. So maksudnya untuk sp punya orbital yang kita dah mixkan ini, kita nak producekan sigma bond. Yang untuk sp punya elektron ni, unpair elektron, kita nak jadikan dia sebagai sigma bond. Tapi untuk elektron yang pada 2p ni, yang masih lagi kita tak mixkan jadi hybrid ni, kita nak producekan untuk jadi pi bond. Masih lagi ikut hybridization sp, di mana karbon awak mesti dia punya orbital mesti jadi sp punya orbital. Tapi sekarang ni total 4 elektron ampere lah perlu ada sebabkan kita nak produce 2 sigma bond, 2 pi bond. Okay. So lukisnya masih lagi sama di mana karbon tengah-tengah. Dan tadi linear kan? CO2 linear. So benda pertama, ni sp lah. Orbital sp. So orbital sp tadi kita dah tulis. Orbital sp ni kita nak bentukkan sigma bond. Sigma bond dengan oksigen. Tadi oksigen kan salah satu unpair elektron ni akan kita overlapkan dengan sp untuk nak produce sigma bond. So kita lukis pula untuk p orbital untuk OO. So O. So tu O punya. Yang ingat balik nak produce sigma bond kita kena overlapkan N to N lah. Cepat sangat pula kat sini. Okay, so yang dia overlap ni, bila balik ini adalah p orbital. So ini adalah p orbital. Okay, kalau buruk sangat rasanya O tu, bolehlah letak kat luar O-nya tu. Okay, so ini tengah-tengah ni ada a pair of electron di mana ini menjadi sigma bond. Okay, so settle sigma bond yang pertama lah, 2 sigma bond yang pertama. Kita settle dah 2 sigma bond. Okay, sekarang kita nak produce pi bond. Ingat balik, kalau pi bond kita kena overlapkan side to side. Okay, so karbon awak ni, dia ada p orbital tadi. Kalau tadi kita buat masa hybridized state ni, dia masih lagi ada 2 p orbital yang masih lagi ada elektron.
So dua p orbital ni, dua-dua ni akan jadi 2 pi bond. Okay, satu pi bond dengan satu O belah kiri, satu lagi pi bond dengan O belah kanan. Okay, saya lukis dulu warna lain lah. Okay, so kita lukis yang mana? Untuk O yang belah kiri dulu. So dekat carbon pun adalah p orbital juga. So ni p orbital. Warna hitam. So ini adalah p orbital yang bukan hybridized yang karbon yang bukan hybridized ni tadi. So ni dia overlap dengan p orbital untuk O menjadi menjadi pi bond. So adalah elektron pair kat situ. Ini baru pi bond yang pertama yang belah kiri kita buat dulu. So belah kiri kita buat dulu. Okay, tapi sekarang kita nak buat pi bond yang untuk oksigen belah kanan. Sebab kiri dengan kanan ada pi bond, betul? Okay. Sebab satu dah tegak. So bila kita dah overlap tu, kalau kita dah buat P yang tegak, sekarang untuk karbon, satu lagi P orbital, satu lagi karbon tu, kita kena buat sengit pula lah supaya berbeza dia punya orientation P. Ingat P orbital dia kena berbeza orientation. Nampak kan? Kita buat orientation. Jangan buat tegak yang sama sebab karbon P tak boleh, semua orbital P tak boleh lah pada orientation yang sama kan. Semua pada orientation yang lain. So satu dah tegak, satu lagi kena sengit lah. So bila sengit, bila dia overlapkan dengan oksigen yang belah kanan ni, yang P oksigen belah kanan ni pula, yang P tu pun kena sengit juga. So ini bila dia overlap. So ni tadi P orbital, ni P orbital, dia akan menjadi pi bond. So jangan lupa elektron pair setiap satu. Jangan tulis dua-dua kat salah satu. Tulis satu dekat satu elektron dekat satu P, satu lagi elektron dekat satu lagi P. So jadilah hybridization untuk CO2 yang double bond. Masih lagi kekalkan sp iaitu karbon awak masih lagi linear. Dia bentuk linear. Masih lagi sp linear warna purple tu. Tapi yang lain tu sebabkan dia ada double bond, so adalah orbital overlap untuk pi bond tu. Okay, ini contoh yang double bond lah. Okay, kita tengok contoh. Okay. Tengok contoh lain. Yang ada lone pair pula. Kita pergi contoh yang ada lone pair. So contoh yang ada lone pair, kita tengok NH2, nak pergi SO2 pun boleh juga sebenarnya. Sebab kita dah masuk double bond kan. Tak apalah, kita tengok NH3 dululah. Okay, so saya bagi contoh untuk NH3 yang ada lone pair. Kita nak tengok yang ada contoh lone pair pula. Konsepnya samalah, kita kena dapatkan molekular geometry ataupun Lewis structure. Sebenarnya kalau dapatkan Lewis structure pun okey je. Sebab nanti awak dah boleh tahu dah, okey, molekular geometry dia adalah trigonal, trigonal bipyramidal ataupun bentuk asal adalah tetrahedral. So bila tahu dia adalah basic shape yang asal electron pair arrangement dia adalah tetrahedral, maksudnya awak tahu dah kat situ dia adalah sp3. Ingat bila tetrahedral bentuk dia adalah tetrahedral, dia adalah sp3 punya hybridization. Okay, di mana N awak kena bentuk sp3 lah, sama macam molekular geometry yang awak lukis ni. Okay, so step seterusnya bila dah dapat tahu, keluarkan berapa single bond ataupun double bond yang ada pada awak punya Lewis structure. So bila keluarkan dia ada 3 single bond, meaning ada 3 sigma bond. Meaning dia perlukan 3 unpair elektron lah. So N awak perlukan 3 unpair elektron untuk dia nanti dia overlapkan dengan H. Okay, so step seterusnya macam biasa juga kita keluarkan ground state untuk awak punya
terminal atom. Okay, nak tahu cukup ke tak? Ke perlu tak excited ke tidak? Okay, so N dia punya tu adalah 5 di mana dia 2S tutupi. So 1, 2, 3, 4, 5. SP, okay, SP. So sebenarnya cukup lah 3 unpair elektron. Tapi sebabkan dia membentuk tetrahedral dan dia juga membentuk hybrid orbital yang baru iaitu sp3. So masih lagi kita kena jadikan hybrid lah, kita kena mix juga S dengan P ni. Ni walaupun kita tak excitekan dia, kita terus dapatkan dia hybridize lah. Dalam kes ni, dalam kes untuk NH3, kita tak hybridizekan dia tapi kita jadikan dia sebagai kita tak hybridizekan dia pula. Kita tak excitekan dia sebab kita dah cukup dah 3 unpair elektron. Cumanya kena mixkan supaya kita dapatkan bentuk sp3. Kita nak dapatkan bentuk tetrahedral tadi tu. Okay, so terus kepada hybridization. Hybridized state. So sebenarnya excited tu sekiranya ada elektron kita nak excitekan lah. Kalau tak ada dalam kes untuk nitrogen ni tak payah tulis pun tak apa. Kalau nak tulis kita still boleh tulis sebenarnya tapi kita tak ada elektron kita nak excitekan lah. Awak hanya salin balik yang ground state tapi lepas tu terus buat hybridized state di mana terus gabungkan satu orbital S dengan 3 orbital P untuk menjadi sp3. Sebab dia dah cukup dah 3 unpair elektron. Okay. Tapi sekarang ni masalahnya ada terakhir ni, kalau perasan yang paling yang first kotak ujung ni, dia ada elektron, betul? Dia ada pair elektron. Okay, pair elektron ni lah lone pair awak sebenarnya. Dia dah ada pair kan? Yang lone pair yang masih kita buat molecular geometry ataupun Lewis structure, awak ada lone pair kat atas tu. Itulah lone pair sebenarnya. So lagi 3 unpair elektron ni yang akan overlapkan dengan H. Okay, so harapnya faham. Kalau tak faham sila bagi tahu ya. So kita tengok pula ground state untuk H. H ground state dia 1s lah. Okay, so maksudnya nanti setiap awak punya sp3, ada 3 sp3 yang masih lagi tak ada pair, akan overlapkan dengan s orbital daripada H. So bila lukis, N sebabkan dia sp3 kena bentukkan tetrahedral. So bentuklah tetrahedral sama macam yang basic shape tu. Sama je bentuk basic shape. So ini labelkan, ini adalah sp3, 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 sp3. So kalau ingat, tengok daripada molecular geometry belah kiri ni, atas ni tak ada pair dengan siapa-siapa dan masih lagi cukup 2 elektron. Maksudnya nak dia jadi pair of elektron lah. So kita hanya letak pair elektron kat situ yang menandakan ini adalah lone pair. Ni tak payah tulis pun tak apa. Saya just nak bagi nota je. So ini adalah lone pair awak lah sebenarnya. Lone pair yang pada sp3 yang tadi kita dah buat hybridized punya state. So lagi 3 ni, dia sama je macam molecular geometry saya kata. So dia akan follow molecular geometry. So lagi 3 sp3 ni awak akan overlapkan dengan s orbital untuk H tadi. So overlapkan dengan s orbital daripada H. So ni s orbital. Ni adalah H punya atom. So buat pairing of electron yang menjadikan sigma bond. Dah. So ini adalah contoh hybridization untuk yang ada lone pair. So sama je sebiji kita ikut macam molekular geometry. Di mana kedudukan lone pair, kat situlah juga kedudukan lone pair untuk hybridization. Ini contoh untuk sp3 lah yang untuk lone pair punya.
So label kan macam biasa je, cumanya untuk yang lone pair ni tak adalah kita overlap dengan siapa-siapa. Sebab tak ada bonding apa pun. Okay, so kalau contoh lain, kita tengok H2O pula. So kalau H2O, bila refer dia punya electron pair arrangement, dia masih lagi sp3. So kita buat contoh H2O, saya buat lagi. Contoh H2O masih lagi yang ada lone pair. So bentuk dia masih lagi tetrahedral, which is tetrahedral dia sp3 lah. Okay. Masih lagi sama, bila macam tu keluarkanlah berapa sigma bond yang diperlukan. So maksudnya total berapa unpaired elektron yang awak perlukan. So dalam kes ni O sebagai central atom lah. So O bila tengok dia punya molecular geometry, awak ada 2 single bond, meaning akan ada 2 sigma bond. Dan ada 2, keluarkanlah 2 lone pair lah. Okay, so bila ada 2 sigma, maksudnya awak perlukan 2 unpaired elektron supaya nanti kita nak jadikan sigma bond dengan H2, dengan H lah, ada 2 H kat situ. So seterusnya sama je, keluarkan ground state untuk awak punya central atom. So O, sekarang O menjadi central atom lah. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dalam kes macam ni pun dah cukup lah sebenarnya. Okay, oksigen awak sebenarnya dah cukup 2 unpaired elektron. 2 unpaired ni maksudnya satu ni untuk sigma bond untuk satu H, satu lagi unpaired elektron ni pun untuk lagi satu H untuk nak buat sigma bond. Tapi awak kena tahu bentuk dia adalah tetrahedral. So dia akan menjadi orbital hybrid yang baru iaitu sp3. Ni dah masih lagi asing. So dalam kes ni masih kita tak ada nak excitekan dia. Teruskan je jadi hybridized punya state untuk oksigen, di mana kita terus gabungkan ke semua sp. Besar sangat. Jadi sp3. So yang 2 ni dah full. Sebab tengok ni kita tak ada excitekan mana-mana elektron pun. Sebab kita dah cukup dah. Unpaired elektron masih lagi 2. So cukuplah kekalkan saja. Cumanya kita kena hybridkan dia menjadi orbital yang baru. So kat sini sebenarnya 2 orbital yang pertama ni dah full ni dia adalah lone pair sebenarnya. So betul lah lone pair awak ada 2. Sebab memang kita dekat molecular geometry ataupun Lewis structure awak ada 2 lone pair. So ada lagi 2 unpaired elektron di mana satu produce sigma, satu lagi produce lagi sigma dengan H lah. So buat pula ground state untuk terminal H, which is 1s saja. Sudah macam tu, boleh dah teruskan untuk lukis. So lukis sama macam molecular geometry lebih kurang. Di mana O ataupun lebih kurang sama dengan NH3 tadi, bentuk masih lagi kekalkan tetrahedral. Masih lagi kekalkan tetrahedral. So ni semua adalah sp3. Jangan lupa label. sp3. Okay, kalau tengok kedudukan lone pair dia lebih kurang ke atas. Kita pilih yang atas dengan satu kat bawah lah. So kedudukan lone pair. Yang ni kita ambil yang ni. Better memang atas ni memang akan jadi lone pair. Sama macam NH3 di mana atas akan jadi lone pair. Satu lagi lone pair, ikutlah awak nak letak kat mana-mana pun sebenarnya tak ada masalah untuk yang bawah ni. So 2 ni dah menjadi lone pair. So lagi 2 ni kita akan overlapkan dengan oksigen. So ni H, ni orbital S tadi. So tengah-tengah ni ada elektron yang kita dah overlapkan menjadi sigma bond. So jadilah hybridization untuk H2O. So sebenarnya senang je sebenarnya. Awak just kena tahu Lewis structure lah tadi ada berapa lone pair, ada berapa lagi unpaired elektron yang diperlukan. Tapi dalam kes ni tak adalah excited state-nya. Sebab kita dah cukup dah unpaired elektronnya lah. Okay.
Contoh lain, kita boleh ambil XE tu, kita pergi pula untuk XEF3. Ini adalah bentuk T-shape, tapi asal dia electron pair arrangement adalah trigonal bipyramidal iaitu sp3d. Kita nak tengok untuk sp3d pula macam mana. Kita pergi ambil, tadi saya kata nak ambil XE. Sekejap hang jap. XEF. XEF3. So kalau tengok daripada molekular geometry, XEF3 awak asalnya adalah electron pair arrangement trigonal bipyramidal. Kita tengok pada dia punya asal basic shape dia, patutnya kita susun dia sebagai trigonal bipyramidal, di mana dia adalah sp3d. So XE awak perlu lukis secara trigonal bipyramidal lah, which is awak kena mixkan menjadi sp3d. So tengok XE dia perlukan 3 sigma bond saja. Maksudnya bila keluarkan awak ada 3 single bond, meaning ada 3 sigma bond, di mana dia perlukan 3 unpair elektron sahaja. Okay, kalau F perlukan 1 lah, tak ada masalah. Okay, so settle. Step seterusnya, kena keluarkan ground state orbital diagram, electronic configuration untuk orbital diagram untuk XE. So kalau XE, kalau ingat balik dia adalah pada group 18, which is dia adalah pada period 5. Itulah, dia pada period 5. So dia akan berakhir dengan, so kalau ingat tengok balik, dia sp3d. So maksudnya ada kaitan dengan d orbital. So kena lukislah, ingat balik, kita kena lukis sehingga d orbital yang sekiranya ada berkaitan dengan d lah. Ni 5p 3d, 3d pula 5d. Jadi benda 5d tu kosong, tak apa, still kena lukis jugalah pada ground state dia. So kalau tengok, kita kat sini sebenarnya dah penuh sebab XE awak adalah pada group 18, which is 8 lah sebenarnya, dah penuh dah sebenarnya kat situ. Okay, tapi dia perlukan 3 unpaired elektron. So tak cukup ni. So macam mana nak cukupkan 3 unpaired elektron? Macam bingung. 1, 2, 3. sp3d 1d. Sekejap okey, saya tahu kenapa. Okey, tersilap. XEF3 ni adalah positif. Okey, patutlah, kenapalah. Okey, untuk positif. Okey, patah balik. XEF3 ni adalah positif. So, bila positif, untuk ada charge positif, okey, ni kena cerita pula yang lone pair dan juga yang ada charge positif ni pula. Allahuakbar. Okey, yang ada charge positif ni, okey, kalau charge ion awak positif, bermaksud awak punya central atom tu akan berkurang 1 elektron lah. Kalau ingat balik, hari tu masa kita buat Lewis structure pun, kita ada tolak 1 elektron. Sebab XEF3 plus tu maksudnya dia akan berkurang 1 elektron, di mana ground state pada XE ni kita dah berkurang pun 1 elektron sebenarnya. Okey, muncul lah. Okey. Boleh faham ke kes tu? Ni untuk charge positif, kita buang 1 elektron daripada ground state. Patutnya asalnya 8 sebab XE adalah group 18, patutnya penuhlah S2 dengan P6 patutnya, tapi sebabkan dia positif,
So kita akan buang 1 elektron daripada ground state menjadi 7 sahaja. Okay, so berbalik kepada dia nak jadikan 3 unpaired elektron ni dan dia kena ada satu berkaitan dengan d orbital. Tak cukup, ingat balik kita kena excitekan dia. Ni data excited state untuk Xe di mana kita excitekan elektron daripada 5p. Okay, satu elektron daripada 5p ni pergi kepada 5d. Harap ni tak tidur kena lukis sebab soalan boleh keluar. Sila explain hybridization. Okay, so satu elektron daripada 5p yang tadi tengah-tengah ni kita excitekan kepada 5d. So di mana barulah kita boleh mixkan, hybridizekan dia menjadi hybridized punya state untuk Xe tambah semua untuk S 3p orbital dengan 1d orbital besarnya. Di mana jadilah sp3d. Masih lagi ada 4 orbital d yang kita tak, maksudnya yang kosong lah tadi. Di orbital yang kosong. So tadi 5s masih lagi ada full pair elektron, satu pair elektron. Pada 5p pun sama juga. Yang lain ni adalah single, maksudnya unpaired elektron. So ini tadi kalau tengok daripada molecular geometry ataupun Lewis structure awak, betul lah, maksudnya confirm lah ini adalah lone pair. Okay, so lagi 3 ni kita akan buat sigma bond dengan F. So betul lah, dapatlah awak punya hybridization orbital diagram tu. Kita betul lah confirm kat situ. Allah. Okay, so kita tinggal nak lukis sahaja. Dan tak cukup pula nak lukis. Okay, so lukis. Tadi Xe mesti bentuk trigonal by pyramidal. So Xe masih lagi bentuk sama macam trigonal by pyramidal. Di mana gini. Satu gitu. Okay, masih lagi gitu. And then kalau perasan 2 elektron, so 2 lone pair awak dekat belah kanan ni, maksudnya dua-dua pada sp3d ni, lupa pula, sila labelkan sp3d, 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 sp3d. So 2 elektron, 2 sp3d awak yang kat belah kanan ni akan jadi lone pair lah. Akan contain lone pair kat situ. So lagi 3 ni awak akan overlapkan dengan F. Oh, tadi lupa kita nak buat ground state untuk F. Terminal atom pun kena buat dia punya orbital diagram, sebab kita nak nampak, awak nak nampak dia akan overlap dengan orbital mana. Kalau kes macam ni kita tahulah okey, awak akan overlapkan dengan 2p punya orbital, which is p orbital. Sebab tu kena lukis p orbital lah. Okay, so ni p orbital dan ini adalah F punya tadi, dan yang kat tengah-tengah macam biasa yang tadi orbital kita dah, elektron pair yang kita dah overlapkan antara masing-masing untuk menjadi sigma bond. So jadilah XeF3 untuk XeF3 plus untuk hybridization. Tak silap saya, untuk hybridization tak perlu pun buat kurungan, tapi kalau nak lagi safe, nak buat kurungan pun bolehlah. Cuma tak maaf pula. Kurungan menandakan dia adalah charge tadi. Pun boleh, tak ada masalah. Dia tidak salah pun lah. Okay, so far itu contohnya. Nak bagi contoh lain ke? Okey ke setakat tu? So kalau contoh yang ada negatif, maksudnya pada ground state awak, awal-awal kita dah tambah juga elektron lah.
Ni bagi contoh untuk yang XEF3 yang untuk tambah. So kalau yang untuk charge yang untuk negatif, maksudnya kita kena tambah dekat ground state lah. Kalau positif kita buang, kalau negatif kita tambahkan pada awak punya ground state. Okay, itu untuk yang charge ion lah. Okay, ni standard macam biasalah. Okay, ada juga ini kes molekul yang biasa saja. Saya nak bagi contoh. Nak bagi ke? Di mana central atom awak ni semua saya bagi contoh yang di mana central atom awak hanya ada satu central atom tau. Awak belajar juga sehingga ada dua central atom. Itu sebenarnya yang penting-penting lah. Perlu ke tak perlu? Tunjuk jelas satu. Okay. Okay, contoh lain kita buat C2H4. Okay, ini adalah molekul organik C2H4. Okay, bila kita dapatkan dia punya Lewis structure untuk C2H4, bentuk C2H4 adalah seperti ini. Dia double bond CC, double bond tengah-tengah, and then ada dua H lah. Macam tu bentuk organik dia, bentuk molekul dia punya Lewis structure. So kalau perasan karbon awak setiap satu ni, dia ada satu karbon ni, dia akan ada satu double bond dan dua single bond lah. So setiap karbon ni, dia perlukan total 4 unpair elektron. Sebab di mana 3 akan jadi sigma. Sebab bila awak keluarkan, first awak kena tengok satu-satu. Tengok sebelah dulu. Maksudnya tengok yang belah sini dulu, saya padam dulu. Tengok yang belah kiri dulu, di mana total awak akan perasan ada 1, 2, ada 2 single, ada 1 double. Ingat balik, double bond maksudnya ada 1 sigma, 1 pi. Single 1 sigma saja. Single hanya 1 sigma saja. So untuk karbon awak perlukan total 3 sigma bond dan 1 pi bond. Bila kita keluarkan lah macam tu. Di mana awak perlukan 4 unpair elektron totalnya. Okay, so saya patah balik kepada C. So setiap C tu perlukan 4 unpair elektron lah each setiap orang ni. Setiap orang ni. Okay, so dekat situ awak dah tahu dah dia perlukan 4 unpair elektron. Tapi cumanya macam mana kita nak tahu dia punya hybrid? Okay, tengok balik dia punya bonding pair. So bonding pair awak ada 3 bonding pair sahaja. Ingat balik bila dia 3 bonding pair, dia akan jadi AX3. Bila AX3, ni untuk yang kita tengok pada karbon yang sebelah, saya just bagi tunjuk pada karbon sebelah saja. Di mana karbon yang ni akan bentuk trigonal planar lah sebenarnya. Sama juga untuk karbon yang sebelah ni. Maksudnya karbon yang sebelah ni pun masih juga trigonal planar bentuk dia. Boleh faham ke ni? Syaratnya faham bentuk trigonal planar cara dapat sebab bila kita splitkan dia, karbon yang belah kiri ni 3 bonding pair, masih lagi AX3. Belah kanan ni pun masih lagi 3 bonding pair, so masih lagi AX3. So masing-masing sebenarnya akan produce, so karbon ni akan produce sp2 which is trigonal planar punya bentuk. Okay. Keluarkan ground state untuk karbon macam biasa. So harapnya tak bosan. Okay, so awak perlukan 4 unpair elektron tadi kan untuk ground state. Tapi masih hanya ada 2 saja. Maksudnya kita akan buat excited state. Untuk excited state, saya tunjuk last lah untuk contoh last ni, contoh last. Supaya sebagai rujukan awak. So kita akan excitekan satu
elektron daripada 2s kepada 2p. So akan dapatlah hybridized punya state. Hybridized state untuk carbon which is sp. Sekejap. Masih lagi mengikut sp2. Okay, so mengikut sp2. Tapi satu lagi 2p ni tak jadi apa-apalah, letakkan hybridized lah. Di mana kita boleh buat kesimpulan untuk sp ni awak akan buat sigma bond. So sebenarnya kebanyakan mix orbital iaitu hybrid punya orbital dia lebih kepada nak buat single bond ataupun sigma bond lah sebenarnya. So setiap ni kita akan buat sigma bond. Yang tak hybridized ni, yang tak menjadi, yang masih lagi p orbital ni, kita akan jadikan dia sebagai pi bond. Okay, so keluarkan ground state pula untuk H. Kalau ground state untuk H senanglah kan, 1s sahaja. Okay, so sekarang kita nak lukis. So bentuk dia mesti trigonal planar. So saya try lukis untuk karbon yang belah kiri ni dululah. Bentuk dalam trigonal planar. Okay, bentuk trigonal planar. So C, bentuk trigonal planar sama je. Oh sorry. Okay. Bentuk trigonal planar di mana dua akan kita bondkan dengan H. Perasan kalau ingat balik kita akan bondkan dengan H ni. Ada dua sp2 yang kita akan bondkan dengan H. Ni sp2 labelkan dulu ni sp2. So dua sp2 yang bawah ni kita akan bondkan dengan H. Jadi kita overlapkan dengan H orbital. This is S orbital daripada H untuk menjadi sigma bond lah. Okay, lepas tu pada double bond kita nak pergi pula yang pada part yang C dengan C sebab dia double bond. Double bond tapi ada satu sigma. Okay, so C dengan C dia akan overlapkan dengan C yang satu lagi tu sp jugalah sebenarnya. Faham ke? Faham. So karbon yang atas tu masih lagi bentuk trigonal planar cumanya dia terbalik lah sebenarnya. So dapatlah bentuk macam tu. Ni masih lagi sp2. Harapnya tak tidur lah korang. Kat sini hujan, sedapnya nak tidur ya kat Pontian. Okay, hujan ke kat sana? Hujan. So ini menjadi sigma bond juga. So ada 3 lah sigma bond untuk yang karbon. So betul lah untuk setiap karbon mesti ada 3 sigma bond. Okay, kita teruskan untuk yang oksigen. Saya habiskan. Saya habiskan untuk contoh ni saja. Okay, so ini adalah s orbital. So ini dia punya sigma bond. So setiap karbon betul lah dia ada 3 sigma bond. Okay, baru ada 3 sigma bond settle. Sekarang ni kita nak buat pi bond. Sebab dia kena ada satu pi bond. So daripada 2p ni ada satu 2p yang kita akan overlapkan supaya menjadi pi bond. Okay, senang cerita kalau macam ni kita buat sengit je lah. Maksudnya awak punya p orbital tu buat secara horizontal. So diorang macam ni. Nak buat sengit pun boleh cuma nanti mengganggu pula awak punya sp2 punya orbital kan. Kalau nak buat tegak pun boleh tapi nanti mengganggu juga awak punya sp2 yang tegak bawah ni. Sebab tu kita baringkan dia. So diorang ni bergabung, patutnya diorang ni overlap menjadi pi bond. Jangan lupa elektron pair. So dapatlah satu pi bond. So sebenarnya awak nak lukis macam ni boleh ataupun awak nak lukis dalam bentuk Lewis structure yang macam ni pun boleh. Janji dia kena sengit lah supaya menjadi trigonal planar tadi sebenarnya. Saya lukis macam ni sebab tadi saya betul-betul nak lukis trigonal planar untuk sp2 awak.
Tapi kalau contoh awak nak menyengitkan dia dalam keadaan macam Lewis structure ni pun boleh, tak ada masalah. Janji nampak bentuk trigonal planar. Saya rasa banyak dah lukisan contoh yang saya tunjuk. Cumanya tadi itulah ada penambahan pada charge. Sekiranya charge kena ingat balik, kalau positif pada ground state, kalau positif kita buang satu elektron, kalau negatif kita just tambah lagi satu elektron supaya cukup lah bila kita nak buat excited kan ataupun hybridizkan dia punya tu. So sebenarnya lone pair tak ada kena-mengena pun dalam punya excited state tu. Asalnya kita nak jadikan dia hybridized state. So termasuklah sekali. So maksudnya kalau contoh yang XeF3 ni tadi, dua lone pair pada punya sp3d lah. So betul lah pada sp3d ada dua lone pair. Lagi tiga ni akan jadi sigma bond. Okay, so boleh try buat tutorial. Soalan nombor 4 ada banyak gila, tak silap saya ada total 16 molekul. Contoh molekul yang awak boleh buat dia punya hybridization lah. So stepnya pertama macam biasa, dapatkan dia punya, sekadar dapat Lewis structure pun tak ada masalah. Tapi daripada Lewis structure awak kena tentukanlah juga dia molecular geometry dia apa, dia punya basic molecular geometry iaitu electron pair arrangement dia apa. So pada situ kita boleh keluarkan dia punya hybridization sp ke, sp2 ke, sp3 ke, sp3d ke sp3d2. So daripada situ pula daripada situ daripada Lewis structure pun kita boleh keluarkan kita perlukan berapa sigma bond, berapa pi bond, dan kita nak tentukan berapa pair elektron, unpair elektron yang awak perlukan supaya awak boleh tahu perlu ke tidak untuk nak buat excited state ataupun terus ke hybridized punya state. So boleh try tengok soalan, cubalah try buat dahulu nanti. Next week kita akan bincangkan setiap molekul yang dalam tutorial, tapi harapnya buatlah dahulu. Okay, kalau tak ada apa, itu sahaja tutorial kita hari ini. Terima kasih.